Koridor tenaga diperbaharui Sarawak Skor terus jadi tumpuan pelaburan dengan Taman Perindustrian Nusa Malaju di Bintulu kekal penyumbang utama ekonomi di wilayah itu. Perincian lanjut bersama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Terima kasih Zahira. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Keunikan pelbagai kaum dan budaya di Sarawak adalah lambang perpaduan yang luar biasa dengan keharmonian menjadi nadi pembangunan inklusif. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, perpaduan dan keharmonian kekal menjadi aset utama Sarawak dalam memacu pembangunan negeri. Semangat perpaduan yang tinggi menjadikan Sarawak terus kukuh dan aman damai serta berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan ekonomi yang semakin berkembang. Katanya Sarawak memperuntukkan perbelanjaannya cukup besar dalam Belanjawan Negeri 2025 berjumlah 15.8 bilion ringgit. Ini termasuk peruntukan dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terbela, khususnya golongan B40, ibu tunggal dan orang kurang upaya. Beliau berucap pada majlis penyampaian sumbangan Tahun Baharu Cina di Lawas. Mengenai rancangan pembangunan di Lawas, Dato' Amar Awang Tengah berkata, pelbagai projek sedang dan akan dilaksanakan. Projek infrastruktur asas seperti bekalan elektrik, air bersih akan diperluas selain meningkatkan infrastruktur telekomunikasi. Cadangan projek lapangan terbang lawas yang baharu pula akan menarik lebih banyak pelaburan, membangunkan sektor pelancongan dan ekonomi tempatan. Wilayah Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak Skor telah menerima jumlah pelaburan terkumpul yang diluluskan sebanyak 123 bilion ringgit tahun 2024 dengan jangkaan lebih 53,000 peluang pekerjaan. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda, Dato' Ismawi Ismuni dalam perkongsian di Facebook berkata, Taman Perindustrian Samalaju di Bintulu kekal sebagai penyumbang utama ekonomi di wilayah itu dalam menarik pelaburan luar. Sebagai hub pelaburan global, industri utama di Taman Perindustrian Samalaju lebih tertumpu pada industri pembuatan keluli dan solar. Tahun lepas ia mempunyai 14 pelabur yang diluluskan dengan nilai pelaburan 51.6 bilion ringgit. Ini sekaligus memperlihatkan Sarawak sebagai destinasi pelaburan utama. Ditubuhkan pada 2008, Skor merupakan salah satu daripada 5 koridor pembangunan ekonomi di Malaysia. Ia meliputi keluasan lebih 100,000 km persegi atau 80% daripada keluasan tanah Sarawak. Perubahannya bertujuan merangsang pertumbuhan yang diterajui pelaburan di kawasan luar bandar sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat dari kawasan tengah ke utara Sarawak. Ia menjadi tempat pembangunan 12 industri utama seperti aluminium, kaca, keluli dan logam, industri minyak dan gas, bioteknologi serta teknologi digital. Dalam pada itu, Dato' Ismawi berkata selain menyokong pertumbuhan ekonomi negeri ini, Rekoda juga komited untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah Skor dan kawasan utara Sarawak. Setakat ini, Rekoda telah melaksanakan 275 projek infrastruktur termasuk jalan, jambatan dan utiliti yang bertujuan merapatkan jurang pembangunan bandar dan luar bandar. Sebanyak 138 projek telah siap, 64 dalam pelaksanaan dan 45 di peringkat perancangan. Tahun ini, beberapa projek besar infrastruktur akan dimulakan, antaranya lebuh raya pesisir utara di Limbang dan Lawas, serta jalan menghubungkan Miri Marudi, Marudi Mulu dan jalan Long Panai Long Lama. Pembinaan fasa pertama lapangan terbang lawas yang baharu juga dijadual bermula suku kedua tahun ini. Selain infrastruktur, inisiatif Community Exco yang dilaksana oleh Rekoda telah memberi kesan positif kepada lebih 2,000 individu. Fokus utama aktiviti adalah seperti pertanian, akuakultur dan pendidikan. Di bawah Kementerian Ekonomi, Program Basmi Miskin Tegar, BMT dan Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR telah menunjukkan kejayaan dalam pembasmian kemiskinan. Program BMT berjaya mengubah status 55 peserta daripada miskin tegar kepada miskin. Ini menunjukkan komitmen Rekoda untuk memupuk pembangunan mampan, mengurangkan kemiskinan dan memperkasa rakyat. Loji rawatan air Lingga di Seri Aman akan ditingkatkan keupayaannya untuk memproses air bersih terawat bagi menampung permintaan yang semakin bertambah. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi semasa lawatan ke loji tersebut berkata, Kerajaan Sarawak telah meluluskan pembinaan loji baharu di sebelah loji sedia ada menggunakan acute system.
Loji baharu itu nanti mempunyai kapasiti 1.0 juta liter air sehari MLD, manakala loji sedia ada mempunyai kapasiti 0.6 MLD. Ini menjadikan keupayaan keseluruhan loji air Lingga untuk menghasilkan air bersih terawat ditingkatkan kepada 1.6 MLD. Pembinaan loji baharu tersebut dijangka siap pada suku ketiga tahun ini. Bagi memastikan projek dapat disiapkan mengikut jadual, kementeriannya dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar akan memantau rapi projek itu untuk manfaat penduduk di kawasan berkenaan. Katanya untuk jangka masa panjang, kawasan Lingga akan mendapat bekalan air dari loji rawatan air Bayai melalui rancangan pembinaan sistem grid bekalan air. Loji rawatan air Bayai telah ditingkatkan kapasitinya kepada 53 MLD. Pertubuhan Kebajikan Pengguna Sarawak telah mengadakan kempen keselamatan jalan raya bersempena perayaan Tahun Baharu Cina. Kempen yang diadakan di sebuah stesen minyak di Kuching melibatkan kerjasama Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sarawak dan Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa. Turut terlibat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, Wilfred Yap, semasa merasmikan kempen tersebut berkata, masih ramai dalam kalangan masyarakat yang mengabaikan pematuhan undang-undang jalan raya. Ini menyebabkan mereka serta pengguna lain berdepan risiko kemalangan. Justru itu, beliau mengingatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan sedia ada bagi menjamin keselamatan di jalan raya. Beliau turut memuji inisiatif badan bukan kerajaan yang menganjurkan program seperti itu dan berharap dapat diteruskan pada masa hadapan. Pada kempen tersebut, 700 baucer petrol percuma bernilai RM5 diberikan kepada penunggang motosikal. Lebih 300 individu termasuk guru menjadi mangsa skim penipuan mesin layan diri atau vending machine di negeri ini. Skim tersebut dipercayai menyasarkan golongan berpendapatan tinggi dari sektor swasta dan kerajaan. Pengerusi Majlis Tindakan Pengguna Malaysia MTPN Winston Ong mendedahkan mangsa tertarik dengan janji pulangan pelaburan tinggi dengan modal RM19,000 tetapi akhirnya terperangkap dalam skim piramid tersebut. Bila you mau buat investment, patut you mau suruh lawyer yang profesional untuk memastikan itu dokumen yang dia orang bagi memang boleh you buat investment lah. Bercakap kepada RTM di Kuching, beliau berkata kerugian terbesar dilaporkan di Miri melibatkan pelaburan sebanyak RM30,000. Siasatan mendapati syarikat yang mengendalikan skim ini berpusat di Semenanjung Malaysia dan telah melebarkan operasinya ke Sarawak. MTPN akan terus membantu mangsa yang tampil untuk mendapatkan bantuan. Oleh itu, beliau menyeru orang ramai agar lebih berwaspada terhadap skim penipuan seumpama ini. Sekian perkongsian berita dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk perkembangan berita selanjutnya. Baik, terima kasih Fazril.